Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya Allah masih mengurniakan umur yang panjang sehingga kita diberikan kesempatan untuk berada dalam bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Apa kabar hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana kita menjalani ibadah puasa yang pada hari ini, pada hari yang kedua? Adakah semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau sama seperti tahun-tahun yang sebelumnya? Ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quranul Karim, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diperintahkan kepada kamu berpuasa seperti mana yang diperintahkan kepada kaum-kaum orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Yang natijahnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan kesyukuran serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat kesabaran baginda berdakwah, menyebarkan risalah Islam di atas muka bumi ini, maka alhamdulillah hari ini kita hidup atas muka bumi ini dapat melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala berkat perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi insya-Allah pada edisi kali ini saya akan membincangkan topik berkaitan tentang tingkatan berpuasa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ramai di antara kita yang sedia maklum tentang perkara ini. Tetapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Berpesan-pesanlah kepada kebenaran dan berpesan-pesanlah kepada kesabaran. Jadi perkara-perkara sebegini hendaklah kita ulang-ulang agar kita benar-benar faham akan apakah tujuan dan sebab dan musabab Allah Subhanahu wa taala perintahkan sekalian apa sahaja kefarduan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ke atas diri kita. Lebih-lebih lagi kita sedang berada dalam bulan yang penuh keberkatan ini. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tingkatan berpuasa menurut Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan ada 3 tingkatan bagi orang yang berpuasa. Iaitu yang pertama yang dinamakan sebagai syaumul umum, ataupun puasa orang awam, ataupun puasa orang kebanyakan. Yang kedua panggil sebagai syaumul khusus, iaitu puasa orang khusus. Dan yang ketiga adalah syaumul khususil khusus, iaitu puasa khusus buat orang yang khusus. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat 3 tingkatan bagi orang yang berpuasa menurut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Jadi dalam kelompok yang manakah kita ini tergolong? Jadi sama-sama kita dengar dan sama-sama kita faham agar tahun demi tahun kita berpuasa ada peningkatan dalam puasa yang kita lakukan. Janganlah kita duduk dalam takuk yang sama sahaja. Iaitu yang pertama dipanggil sebagai puasa umum, puasa orang kebanyakan. Bagi puasa umum ini mengikut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, iaitu mereka hanya menahan makan dan minum, tidak makan dan tidak minum sepanjang bulan Ramadan, daripada terbit matahari hingga terbenam matahari. Seterusnya
Puasa orang umum juga mereka hanya menjaga kemaluan dan syahwat, iaitu pada nahar Ramadan, pada siang Ramadan, dia tidak mendekati isteri-isteri mereka, iaitu tidak ada cubaan untuk bersama dengan isteri pada siang Ramadan. Dan puasa orang awam ini dikira sebagai tingkatan puasa yang paling rendah, mengikut pandangan Imam Al-Ghazali, kerana melihat kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud ramai orang yang berpuasa tetapi mereka tidak mendapat apa-apa pahala. Bahkan mereka hanya mendapat lapar dan dahaga. Kerana apa tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Puasa orang awam ini, mereka berpuasa mungkin mereka tidak solat. Mereka berpuasa tetapi mereka tidak menjaga aurat mereka. Mereka berpuasa tetapi melakukan maksiat dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita masih lagi tergolong dalam golongan orang yang dinamakan sebagai puasa umum, puasa orang kebanyakan ataupun puasa orang awam. Kerana puasa orang kebanyakan ini mereka hanya mendapat lapar dan dahaga, tidak mendapat apa-apa pahala. Kerana mungkin sepanjang nahar Ramadan, pada siang Ramadan, mereka penuhi waktu-waktu mereka dengan perkara-perkara lara. Mereka penuhi perkara dengan tidur yang berpanjangan. Dan lebih malang daripada itu, mereka berpuasa tetapi tidak menunaikan solat. Apakah gambaran yang digambarkan oleh ulama-ulama yang terdahulu berkaitan orang yang puasa tetapi tidak sembahyang? Seperti tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mengisi air di dalam baldi, puasa itu seumpama kita dapat pahala yang sangat banyak, seumpama kita memenuhkan baldi-baldi tersebut. Tetapi tatkala kita tidak menunaikan solat, rupa-rupanya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baldi kita itu penuh dengan kebocoran. Kebocoran. Kita buat puasa tetapi kita tidak sembahyang. Jadi tidak ada apa-apa manfaat. Seperti kita menadah baldi, kita penuhkan baldi tersebut dengan air, kita tunggulah berapa jam sekalipun, nescaya baldi tadi tidak akan penuh. Sebab apa tuan-tuan? Sebab adanya kebocoran-kebocoran yang ada pada baldi tersebut. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita ini masih lagi dalam erti kata berpuasa tidak makan dan tidak minum semata-mata, tetapi berpuasalah dalam erti kata yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kategori puasa yang kedua, iaitu dikenali sebagai puasa khusus. Puasa khusus ini dilaksanakan oleh para salih dan salihin, iaitu mereka tidak makan dan tidak minum serta mereka menjaga syahwat mereka. Seterusnya mereka menahan pendengaran, pandangan, ucapan, gerakan tangan dan kaki dari segala bentuk dosa. Seterusnya tidak boleh dicapai melainkan dapat melaksanakan 6 syaratnya, iaitu yang pertama, menahan pandangan dari hal yang dicela dan dimakruhkan. Jadi untuk mendapatkan tingkatan pahala yang kedua, iaitu pahala puasa khusus yang dilakukan oleh orang-orang yang saleh yang terdahulu daripada kita, maka kita perlu mengikut jejak langkah mereka, perlu mengasuh diri kita ke arah perkara yang lebih baik. Iaitu yang pertama dikatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin ini, iaitu yang pertama, menahan pandangan dari yang dicela dan dimakruhkan. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah, ketika mana kita sebut tentang berpuasa, bukan sahaja mulut kita tidak makan dan tidak minum, tetapi segala anggota panca indera kita hendaklah berpuasa juga, iaitu mata berpuasa daripada melihat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga berpuasa daripada mendengar perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang melalaikan. Seterusnya tangan dan kaki berpuasa daripada memukul orang,
daripada menendang orang, daripada pergi tempat-tempat maksiat dan sebagainya. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menyeru kepada hadirin hadirat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ramai kita yang berpuasa tetapi dalam keadaan kita berpuasa duduk di rumah sepanjang musim PKP ini, kita melihat televisyen. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadi kesalahan. Berhibur tidak ada salahnya, tetapi yang salah apabila kita salah memilih hiburan. Bayangkan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita berpuasa hari ini hari Sabtu. Contohnya pukul 2 ni tak nikah kejap lagi ada cerita Hindustan. Kita berpuasa ni tuan-tuan. Kemudian dalam keadaan kita tengok cerita Hindustan contohnya. Kita sedia maklum kalau adalah nama cerita Hindustan tuan-tuan yang dirahmati Allah, pastilah ada tarian Bollywoodnya. Kemudian ada perkara-perkara yang mendatangkan syahwat dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini hendaklah kita jaga. Jaga mata kita tuan-tuan. Jaga mata kita, jangan sampai ia menghapuskan pahala puasa kita. Begitu juga jaga lisan kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Mulut ini bukan sekadar tidak makan dan tidak minum, tetapi kita menjaga lisan kita daripada perkara-perkara yang sia-sia. Orang bergaduh, orang ajak bergaduh, orang ajak bertumbuk, orang memaki hamun, maka hendaklah kita banyakkan bersabar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan kita berpuasa, apabila orang nak ajak kita bergaduh, orang nak ajak kita bertumbuk dan sebagainya, hendaklah kita menyatakan inni ana shaim. Inni ana shaim, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Berpuasa menghalang diri kita, bukan tidak makan dan tidak minum, tetapi daripada melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga daripada kita melakukan perkara-perkara yang dapat mengurangkan pahala puasa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat yang pertama tadi tuan-tuan, menahan pandangan dari hal yang dicela. Contohnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin tahun ini agak berbeza dengan tahun yang sebelumnya. Kalau sebelum ni kita melihat dengan suasana pada waktu petangnya kita pergi ke bazar-bazar Ramadan untuk mencari juadah berbuka puasa. Atau dalam erti kata lain, mungkin kita mencari kelengkapan hari perayaan untuk diri kita, anak isteri kita. Kita pergi kepada shopping kompleks, yang mana di tempat-tempat tersebut mungkin ada segelintir manusia yang tidak mengenakan pakaian yang menutup aurat dengan sempurna. Jadi di situ mungkin kalau kita melihat wanita-wanita non-Muslim yang berpakaian yang menjolok mata, mungkin kita akan ada segelintir yang apabila melihat pada perkara tersebut akan naik syahwat mereka. Tapi bagi kita yang berpuasa, hendaklah kita menjaga pandangan mata kita daripada melihat perkara-perkara sedemikian. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan sahaja kita melihat pada yang alam realiti di pasar raya, di shopping kompleks, mahupun di mana tempat-tempat terbuka di pasar-pasar dan sebagainya. Begitu juga kita menjaga mata kita, pandangan kita daripada kita melihat televisyen, kita melihat dalam grup-grup WhatsApp yang dihantarkan oleh rakan taulan kita tentang mungkinlah perkara-perkara yang menghiburkan. Begitu juga di dalam Facebook, mungkin juga di dalam YouTube dan sebagainya. Jadi kita perlu menjaga pandangan kita. Jangan sampai melalaikan, jangan sampai pandangan tersebut menggairahkan, yang akhirnya mengurangkan pahala puasa kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, untuk mendapatkan tingkatan puasa khusus ini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya hendaklah kita menjaga lidah dari berkata yang sia-sia. Menjaga lidah daripada perkataan yang berdusta, mengumpat, berkata keji, dan hendaklah mendiamkan diri. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita melihat dalam bulan puasa ni ada orang yang suka bercakap perkara-perkara yang sia-sia. Suka ajak berdebat, suka mengeji, suka memaki hamun, suka itu, suka ini.
yang terkadang kita melihat lidah kita ni tadi dinyatakan lebih tajam daripada pisau, lebih tajam daripada mata pedang. Kerana kadang-kadang apabila kita marah seseorang tanpa kita sedar, kita memaki hamun seseorang. Pepatah kita menyatakan kalau lidah kita memaki hamun seseorang, luka di tangan dapat kita lihat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Tetapi luka dalam hati kerana kata-kata kita ini tadi boleh menyebabkan hati seseorang itu terluka. Luka dalam hati ini lebih payah untuk dirawat. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersempena dengan kedatangan bulan Ramadan al-Mubarak ini, maka gunakanlah kesempatan untuk kita memohon kemaafan dari sanak saudara, sesama suami dan isteri, anak-anak dan ibu bapa dan sebagainya, serta rakan taulan. Jangan kita nak tunggu sampai pagi raya baru kita nak bermaaf-maafan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah kesempatan yang ada. Jangan sampai kawan kita dah tak sempat lagi kita nak minta maaf, baru kita nak pergi cari menangis dekat kubur dia. Ketika itu sudah terlambat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi jagalah lidah kita. Saya teringat kata-kata guru saya, sehingga kali ini ia sangat memberi kesan yang sangat besar dalam diri saya, yang mana guru saya menyatakan juga ini adalah bertepatan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah yang dinamakan pahlawan itu yang dapat menewaskan 10 orang musuh. Bukanlah yang dinamakan seseorang itu pahlawan iaitu dapat menewaskan 10 orang musuh. Tetapi yang dinamakan pahlawan itu adalah orang yang dapat mengalahkan nafsu amarahnya sendiri. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu ketika dahulu saya berfikiran, mungkinlah seseorang itu dikatakan agak kuat, agak seperti seorang yang gagah apabila dia dapat menumbangkan 10 orang musuh dalam keadaan beradu tenaga. Tetapi bukan sebenarnya tuan-tuan, orang yang kuat itu, orang yang gagah itu sebenarnya orang yang dapat mengalahkan nafsu amarahnya sendiri. Jadi dalam keadaan kita marah, kita rasa nak pukul orang, kita rasa kita nak maki orang, kita rasa memang kita tak puas hati, orang buat kita macam-macam, orang kita rasa macam orang tikam kita daripada belakang. Jadi ketika inilah, dalam bulan Ramadan inilah kita melatih diri kita sungguh-sungguh agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang kesan, agar kita tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh menyinggung perasaan, terutamanya kepada kedua ibu bapa kita. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita melihat Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah menjadikan kita ini sebaik-baik kejadian, yang mana berserta penciptaan kita ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal fikiran. Dengan akal fikiran kita boleh membina bermacam-macam jenis tamadun. Tetapi kalau kita jadi seperti haiwan, tumbuh-tumbuhan, mereka ini tidak ada mampu untuk mencipta tamadun, rumah, kereta, kenderaan dan sebagainya. Sebab itulah kita melihat di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini, kemudian Allah datangkan para nabi dan rasul untuk menyampaikan amanah, untuk menyampaikan risalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Kemudian disuruh untuk kita berbuat baik, disuruh untuk kita menjaga lisan kita daripada perkataan-perkataan yang sia-sia. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jagalah lisan kita. Janganlah kita memaki hamun, mengumpat, mengeji, memfitnah seseorang, mengadu domba. Kerana terkadang dalam kehidupan akhir zaman ini banyak sekali orang yang apabila nakkan sesuatu kejayaan yang sanggup pijak orang lain untuk sampai kepada tempat yang lebih tinggi dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya untuk mencapai puasa khusus ini, darjat atau tingkatan puasa khusus ini, apa yang perlu kita laksanakan adalah yang ketiga, menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah serta memperbanyakkan membaca Al-Quran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini sudah masuk 2 Ramadan. Berapa banyakkah kalamullah
yang sudah kita baca? Berapa banyak kan ayat-ayat Al-Quran yang sudah kita baca? Adakah kita masih lagi leka dengan gadget-gadget kita? Masih lagi kita leka dengan scroll Facebook kita? Masih lagi kita leka dengan tontonan kita Inflix ataupun Netflix ataupun YouTube dan sebagainya? Masih lagi kita leka dalam keadaan keduniaan yang bersifat sementara ini? Atau makin banyakkah ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, gunakanlah kesempatan dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini dengan kita melipat gandakan amalan-amalan soleh kita dengan memperbanyakkan zikir. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyak sekali zikir-zikir yang boleh kita lakukan. Zikir-zikir yang boleh kita lakukan sambil kita duduk-duduk, tak ada buat pekerjaan apa-apa dekat rumah tu, selepas solat fardu, mungkin sebelum tidur dan sebagainya. Zikir yang paling utama yang kita perlu lakukan adalah yang dinyatakan afdalu zikru fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka perbanyakkanlah zikir la ilaha illallah. Mungkin kita boleh buat 100 kali sehari, 1000 kali dan sebagainya. Mungkin juga kita kalau kita rasa kita banyak dosa-dosa, tuan-tuan yang dirahmati Allah, banyakkanlah berzikir subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Atau kita juga boleh memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga fadilatnya sangat-sangat besar, iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun apa sahaja zikir-zikir yang kita rasa ringan lidah kita untuk menyebutkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Atau apa sahaja zikir-zikir, ataupun kita beristighfar, mohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pernah mendengar ketika mana kita sebagai seorang muslim melakukan satu dosa, kejahatan, maka Allah meletakkan satu titik hitam dalam hati kita. Sekiranya kita tidak bertaubat, kita tidak mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa taala, maka titik hitam yang ada dalam hati kita ini tidak akan hilang. Maka kata Nabi SAW, cara untuk menghilangkan titik hitam yang berada dalam hati sanubari kita dengan kita beristighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, terkadang sedari dulu, mungkin banyak dosa-dosa zaman silam kita dahulu, kita banyak melakukan kejahatan, banyak melakukan dosa dan noda. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, selagi hayat di kandung badan, selagi mana sakaratul maut belum sampai kepada kita, selagi itu kalau kita ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengampunkan, dengan syarat kita melakukan taubat nasuha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hendaklah kita memperbanyakkan taubat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita bertanya kepada diri kita, hari-hari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kenapa dan mengapa doa kita ini tidak terangkat, tidak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, boleh jadi atas asbab kesilapan kita yang terdahulu, mungkin juga atas sebab kezulumatan, kegelapan hati kita, yang mana atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan yang tidak pernah kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itu, boleh jadi juga Allah Subhanahu wa taala tutup hati kita, tidak datangkan nur cahaya kepada hati kita. Sebab itulah kita rasa malas untuk beribadah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat kenapa dan mengapa di bulan Ramadan ini kita rasa
kita ada spirit, kita ada satu semangat untuk melakukan amal ibadah. Sebab dinyatakan bahawasanya pada bulan Ramadan Al-Mubarak ini, syaitan dan iblis ini dirantai dan dibelenggu. Jadi oleh kerana itu, nak kata dia tak ada, dia ada, masih ada lagi. Nak kata dia tidak boleh ganggu kita, dia masih boleh ganggu kita. Cuma pergerakan dia agak terbatas. Jadi bila pergerakannya agak terbatas, jadi orang kata dia tidak lagi sesuka hati, tidak lagi dapat menguasai diri kita sepenuhnya. Jadi oleh itu kita terbebas dari dibelenggu daripada syaitan. Sebab itu kita rasa semangat kita untuk menunaikan solat fardu berjemaah, berzikir, seterusnya solat sunat tarawih dan sebagainya. Sebab apa tuan-tuan? Sebab pada bulan Ramadan ini syaitan dirantai dan dibelenggu. Ini muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita kena melatih diri kita ini untuk melakukan amal ketaatan. Jadi perbanyakkan zikrullah, mengingati Allah. Zikir, banyakkan zikir lidah kita. Perbanyakkan berdoa. Ini bulan Ramadan tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ketika mana kita bersahur, ketika mana lagi beberapa minit, mungkin setengah jam sebelum berbuka, banyakkan kita berdoa. Mintalah kerana Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya aku malu ketika hamba-Ku ini dalam keadaan mereka berpuasa lillahi ta'ala, kerana aku semata-mata, dan apabila mereka meminta, menadah tangan meminta kepada aku, dan aku tidak memberikan apa-apa kepada mereka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam keadaan kita nak berbuka puasa, dalam keadaan kita bersahur, maka perbanyakkan doa. Mintalah apa yang kita nak minta, diberikan kesihatan, diberikan kenikmatan dan sebagainya. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita duk baca perkara ini dalam solat surah Fatihah kita setiap hari. Hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan, hanya kepada Engkau kami sembah, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Jadi mengapa tidak kita menggunakan ruang dan peluang saat yang sangat berharga ini untuk kita menadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah hajat-hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita ada kawan baik kita belum tentu dapat tunaikan hajat kita. Kita ada ibu bapa, belum tentu terkadang ibu bapa dapat menunaikan hajat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam suratul Ikhlas, Allahus Samad. Allah itu tempat meminta. Jadi hendaklah kita meminta sekalian pertolongan, sekalian harapan, sekalian apa sahaja yang kita hajati, yang kita inginkan, maka perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quranul Karim, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, nescaya aku akan perkenankan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana masa mencemburui kita, maka saya akan pergi dengan lebih pantas lagi. Seterusnya yang ketiga, untuk mendapat tingkatan puasa khusus ini, yang keempat tadi, yang ketiga menggunakan waktu untuk berzikir kepada Allah serta membaca Al-Quran. Yang keempat, menjaga pendengaran. Kita dah bicarakan juga. Jadi kita mendengar telinga kita. Terkadang kita naik kereta, kita buka lah radio, maka orang akan macam-macam jenis lagu ada. Ada yang heavy, ada yang metal, apa benda dan sebagainya. Perkara-perkara yang kita rasa macam seronok. Tapi boleh jadi perkara-perkara itu adalah perkara-perkara yang melalaikan. Boleh jadi juga kita berkawan dengan orang yang bukan-bukan dia bercakap perkara-perkara yang lara, perkara-perkara yang mengasyikkan, perkara-perkara yang melalaikan. Jadi boleh juga mengurangkan pahala-pahala berpuasa. Jadi tak salah kalau kita mencari channel-channel radio yang berbentuk keislaman, yang mengajak kita kepada, orang kata, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak salah juga kalau dalam telefon kita ada MP3 yang kita bukakan surah-surah Al-Quran. Mungkin kita bukan orang yang hafaz Quran, mungkin kita dengar ada surah-surah yang tertentu yang kita boleh ikut sama-sama baca atau kita dengar, pun kita dikira sebagai mendapat pahala. Seterusnya yang kelima, mencegah anggota tubuh yang lain dari berbuat dosa.
Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita ni dalam keadaan kita berpuasa, terkadang kita ni berpuasa bagus dah, solat bagus dah, tetapi ada anggota kita ni mengambil hak orang lain. Sebagai contoh tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ikut musim. Kalau musim tahun lepas mungkin bulan Ramadan mungkin pada musim durian atau musim rambutan. Kalau tak silap saya pada Ramadan tahun ini, kalau kat kampung saya tu musim buah kuini contohnya. Buah kuini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pun balik sembahyang subuh sebagai contoh, semata-mata contoh. Kemudian kita lalu, kemudian kita lihat ada buah jatuh bergolek cantik jatuh dekat kaki kita. Kita pun kata, oh rezeki aku. Dan kita pun ambil bawa balik. Kan berbuka kerang kita potong-potong makan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi berhati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau buah tu memang kepunyaan diri kita, datuk nenek kita, kebun datuk nenek kita, ahlan, silakan. Tapi kalau milik orang lain, pastikan sebelum kita makan, sebelum kita ambil, kita kena minta izin daripada tuan tanah, tuan empunya kebun tadi, supaya kita tidak masukkan sesuatu yang haram dalam mulut kita. Bukan hak kita, jangan kita ambil. Ni petang-petang ni nak masak santan, kita tengok ada kelapa depan rumah jiran jatuh, kita ambil, cakap dengan anak kita, mat kau pergi ambil kelapa tu, mat nak parut kejap. Walaupun kelapa tu kita yakin dan percaya buah-buahan ini milik Allah Subhanahu wa taala, tapi ada yang empunya, ada yang menanam sebelum ni, tanah milik siapa dan sebagainya. Jadi kalau kita rasa benda tu bukan milik kita, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perlu kita mendapatkan redha ataupun kita perlu minta izin daripada seseorang itu untuk kita memiliki atau mengambil hak orang tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, jangan kita mengambil hak orang. Jangan kita berpuasa kemudian dalam keadaan kita berbuka, kita menzalimi hak orang, kita ambil hak orang dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya yang terakhir sekali untuk mendapat pahala puasa khusus ini yang dilaksanakan oleh orang-orang soleh yang terdahulu. Yang keenam adalah tidak berlebih-lebihan dalam berbuka sampai penuh perut dengan makanan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kadang-kadang kita ni yang dah berumur pun macam kanak-kanak kecil. Dalam keadaan berbuka puasa, subhanallah, semalam hari pertama kita berbuka puasa, hari pertama kita puasa dan hari pertama kita berbuka puasa, ada orang yang Allahu Akbar, macam setahun tak makan. Bila dia makan tu, kadang-kadang nafsu kita tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau hari ni mungkinlah tak ada lagi juadah yang dijual di bazar-bazar Ramadan, tetapi masih lagi ada kedai-kedai yang masih dibuka di tepi-tepi jalan untuk kita membeli juadah-juadah berbuka puasa. Terkadang nafsu kita nak makan tu, nak makan ni, nak air tu, nak air ni, tetapi subhanallah bila mana azan berkumandang, kita makan satu jenis lauk memadai dah, kenyang dah. Tapi apa terjadi dengan perkara-perkara lain, makanan-makanan lain, maka dia akan terbazir begitu saja, dia akan terbuang, maka berlakulah pembaziran. Jadi bila berlaku pembaziran, maka penat saja kita berpuasa, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi pastikan dalam keadaan kita makan, kita ikutlah sunnah Nabi, berhenti sebelum kenyang. Bukan sampai nak terbelahak, makan, kemudian dah habis makan kita duduk menyandau. Akhirnya sembahyang maghrib pun kita tak buat, akhirnya sembahyang isyak pun kita tak buat, akhirnya sembahyang tarawih jauh sekali kita nak buat. Kita dalam keadaan seperti ulau sawa yang kekenyangan, duduk terbaring, menunggukan masuknya waktu sahur esok pagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah seperti kanak-kanak kecil. Kita sepatutnya makin bertambah umur kita, kita lebih sedar bahawa saja kubur kata mari, rumah kata pergi, kubur kata mari. Maka kita hendaklah mempersiapkan diri kita dengan bekalan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seterusnya hendaklah kita dalam keadaan rasa takut, khauf, mengharapkan adakah puasa yang kita lakukan sepanjang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah amal soleh yang kita lakukan sedari tengah malam kita berqiyamul lail dengan zikrullah kita, dengan bacaan Al-Quran kita, dengan puasa kita, dengan apa sahaja amal soleh yang kita lakukan, adakah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Alangkah malangnya diri kita dalam keadaan kita berpuasa, tetapi subhanallah, rupa-rupanya
sekalian amal soleh kita ini yang kita lakukan ini tidak mendapat apa-apa penghargaan, apa-apa pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin sebab apa tuan-tuan? Sebab boleh jadi kita melakukan sesuatu amal soleh itu dalam keadaan riya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, pepatah kita menyebutkan tangan kanan memberi, tangan kiri janganlah sampai tangan kiri tahu. Jadi kita nak melakukan amal soleh, maka kita sorok-sorokkan sebagaimana kita menyorokkan kesilapan kita, dosa-dosa kita daripada pengetahuan orang ramai. Begitulah dalam keadaan kita nak berbuat baik, maka kita sorok-sorokkan amalan kita. Tak perlu setiap perkara yang kita nak lakukan kita perlu publish, tunjuk kat orang. Hari ni aku nak hantar beras sumbangan kepada orang-orang susah, kita pun selfie hantar. Allahu Akbar. Tak perlu tuan-tuan. Amal soleh yang kita nak lakukan biarlah dalam keadaan tersebut. Seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir sekali, ini kalau boleh kita cuba untuk dapatkan tingkatan puasa yang paling tinggi ini, yang dipanggil sebagai puasa khususil khusus. Puasa khususil khusus ini darjat ataupun tingkatannya adalah yang dilakukan oleh sekalian para anbiya, para nabi-nabi dan rasul. Jadi puasa khususil khusus ini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala adalah puasanya hati dari kepentingan jangka pendek dan fikiran duniawi, serta menahan segala hal yang dapat memalingkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat sepintas lalu, puasa umum tadi tidak makan dan tidak minum dan juga menjaga syahwat. Puasa khusus tidak makan, tidak minum, menjaga syahwat, menjaga mata, menjaga seluruh anggota panca indera, dan orang kata melakukan amal soleh, membaca Al-Quran, zikir dan sebagainya. Kemudian takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan amal-amal yang dilakukan. Maka bagi tingkatan yang paling tinggi ini, mereka, iaitu para nabi dan para rasul ini meletakkan sekalian amal perbuatan mereka ini dalam hati mereka. Hati mereka ini tidak pernah, orang kata, daripada berhenti mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, izinkan saya mengambil masa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sebagai satu contoh untuk kita perhatikan. Kalau kita melihat dalam rukun Islam kita ada 5 perkara. Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah. Yang kedua berpuasa. Yang kedua solat 5 waktu sehari semalam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang nombor 1 nanti akan saya bincangkan pada akhirnya. Kita melihat berpuasa, solat 5 waktu sehari semalam. Ada waktu-waktunya, iaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, waktu-waktu sembahyang yang kita lakukan ini tadi, kalau kita ambil katalah satu waktu solat kita laksanakan dalam tempoh 6 minit. 5 waktu solat, 5 kali 6, 30 minit. Tuan-tuan, dalam satu hari kita ada 24 jam tuan-tuan. Dalam 24 jam kita hanya memperuntukkan selama setengah jam atau 30 minit untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selebihnya 23 jam 30 minit apa yang kita buat? Renung-renungkan tuan-tuan. Seterusnya kita rukun Islam yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya dah nyatakan pada pertemuan yang lepas, dalam setahun ada 12 bulan. Hanya 1 bulan Allah fardukan kepada kita untuk berpuasa, iaitu bulan Ramadan. 11 bulan yang lain Allah tak fardukan, Allah tak wajibkan untuk kita berpuasa. Seterusnya mengeluarkan zakat bagi yang berkemampuan. Mengeluarkan zakat pun ada beberapa kategori. Kalau kita melihat pada bulan Ramadan, yang masyhur kita tahu adalah zakat fitrah. Adapun zakat-zakat pertanian, zakat emas dan sebagainya, bagi mereka yang cukup haul, maka hendaklah mereka mengeluarkan zakat. Bukan setiap hari untuk mengeluarkan zakat, pada waktu dan ketika yang tertentu semata-mata. Yang kelima iaitu menunaikan haji, mengerjakan haji bagi yang berkemampuan. Itu pun kalau bagi orang kata yang paling susah pun seumur hidup sekali pun memadai. Kalau yang tak mampu pun tak jadi masalah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberati seseorang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma saya nak berbalik kepada perkara yang pokok
syahadah, penyaksian bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syahadah ini adalah penyaksian. Penyaksian kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah berlangsung 24 jam dalam satu hari. Sebab itulah para nabi rasul ini ketika mana mereka melaksanakan puasa khusus ini, hati mereka ini sentiasa melihat Allah, 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 Allah. Buat satu perkara, nampak perkara kebaikan mahupun keburukan, mereka hanya nampak Allah, Allah, Allah. Tidak mereka ini melihat sesuatu itu datangnya daripada manusia. Yang baik mahupun yang buruk. Biasa kita dengar dalam ceramah, asatizah kita mengajarkan, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan sendiri. Dari segi adab begitulah kita menyatakan hakikat yang sebenar, baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan yang dirahmati Allah tak mampu nak melakukan perkara baik kalau Allah Subhanahu wa taala tak takdirkan kepada kita untuk melaksanakan perbuatan yang baik. Begitu juga pada nak melakukan kejahatan, kita tak mampu untuk melakukan kejahatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan untuk kita melakukan perkara kejahatan. Wallahu taala alam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekadar di sini dahulu yang dapat saya sampaikan, iaitu kita membicarakan tentang tingkatan berpuasa menurut pandangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Mudah-mudahan tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahun demi tahun kita berpuasa, janganlah kita hanya dalam keadaan statik sahaja, iaitu puasa orang awam semata-mata yang tidak makan, tidak minum dan tidak menjaga syahwat semata-mata, tetapi kita tak dapat apa-apa. Yang kita dapat hanyalah lapar dan dahaga. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, usahakanlah diri kita sebaik mungkin untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkanlah laksanakan orang kata zikrullah, ingat Allah, bertaubat, dan juga orang kata buatlah amal soleh yang sebanyak mungkin. Inilah ruang dan peluang yang kita ada. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita sangat-sangat sebab Allah panjangkan kita umur kita dan dapat kita berjumpa dengan bulan yang penuh keberkatan ini. Ada kawan-kawan kita yang telah dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak sempat untuk bertemu dengan bulan yang penuh kerahmatan ini, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi sekadar di sini saja, sekian kemaafan saya pohonkan sekiranya ada kesilapan, kesalahan dalam bertutur dalam menyampaikan tazkirah yang ringkas ini. Saya sebagai manusia yang biasa, saya yakin dan percaya hadirin hadirat muslimin muslimat di luar sana, ibu ayah yang lebih alim, yang lebih faqih, saya di sini sekadar menjalankan tanggungjawab yang diamanahkan saya yang penuh dengan kekurangan ini. Mohon maaf di atas sekian kekurangan yang terbit daripada percakapan saya maupun sebaliknya. Wallahu taala alam. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.